Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kepada semua pendengar UMS FM 91.1 MHz Suara Kampus Lestari. Saya Syafiqah Barahim akan menemani anda pada hari ini tepat jam 9 pagi sehingga 9.10 pagi. Mari dekat, mari rapat. Pagi ini saya akan sampaikan slot majalah radio yang berkaitan dengan norma baharu kehidupan seperti mana yang berlaku pada hari ini dan juga info-info penting mengenai kesihatan. Saya harap anda sihat sejahtera dan sentiasalah jaga kesihatan diri. Teruskan setia bersama kami di UMS FM 91.1 MHz. Tajuk slot majalah kesihatan kita pada pagi ini ialah berkaitan dengan norma baharu kehidupan. Penularan wabak COVID-19 yang tersebar di seluruh dunia kini semakin membimbangkan. Seperti yang kita tahu, amalan penjagaan kesihatan dan kesejahteraan diri adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan seharian bagi menghindarkan diri daripada sebarang penyakit. Sentiasa diingatkan kepada anda semua, sekiranya anda mempunyai gejala-gejala, segeralah terus untuk berjumpa dengan pihak kesihatan di klinik yang berdekatan. Sebelum kita berbincang dengan lebih mendalam, Syafiqah akan terangkan apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan sejenis virus yang dapat mengakibatkan jangkitan saluran pernafasan. Sebahagian virus ini dapat menjangkiti manusia serta menyebabkan pelbagai penyakit. Bermula daripada penyakit umum seperti flu sehingga ke penyakit-penyakit yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome, MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau lebih dikenali sebagai SARS yang dapat tersebar melalui titisan air daripada batu dan bersin. Virus COVID-19 ini telah menyebabkan banyak kematian dalam jangka masa yang sangat singkat. Anda sedang mendengarkan Sembang Kampus, di mana lagi kalau bukan di UMS FM. Dalam norma baharu ini, tidak kiralah yang muda ataupun yang tua, yang berpangkat ataupun tidak, kita digalakkan untuk melakukan amalan pencegahan seperti mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan WHO. Jangan lupa untuk memakai pelitup muka atau mask apabila ingin keluar rumah. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun serta menggunakan pensanitasi tangan atau hand sanitizer. Elakkan daripada berkunjung ke tempat yang menjadi tumpuan orang ramai yang terdapat kadar jangkitan yang tinggi. Sekiranya anda terpaksa keluar rumah atas sebab yang tidak dapat dielakkan, pastikan anda mengekalkan jarak 1 meter dan tidak bersentuhan antara satu sama lain. Amalan meningkatkan kebersihan diri dan juga kawasan rumah dapat dilakukan di rumah. Dalam norma baharu ini, mesti anda sentiasa berada dalam rumah kan? Jadi, sentiasa mengutamakan kebersihan diri, misalnya kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan cara yang betul dengan menggunakan sabun dan air selama 20 saat atau menggunakan hand sanitizer. Bukan kebersihan diri saja yang penting tau. Kebersihan sekeliling rumah juga penting dengan melakukan pensanitasi tempat-tempat yang kerap disentuh seperti telefon, tombol pintu, swiss lampu dan lain-lain bagi membasmi kuman dan juga virus. Setiap orang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeza kan? Oleh itu, sebelum kita meneruskan topik majalah kesihatan kita, marilah kita mendengarkan pandangan berkaitan dengan norma baharu kehidupan yang dikongsikan oleh seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah, iaitu Siti Aisyah menerusi atas talian. Assalamualaikum. Okey Aisyah, pada pandangan anda lah kan,
apakah yang anda faham berkaitan dengan norma baharu dan bagaimanakah anda melalui norma baharu dalam kehidupan seharian? Baiklah, apa yang saya faham berkaitan dengan norma baharu ini, norma baharu merupakan peraturan baharu yang diterima atau digunapakai oleh masyarakat adalah disebabkan berlakunya sesuatu perkara seperti pandemik penyakit yang berjangkit. Bagaimana saya melalui norma baru ini adalah dengan cara saya mengamalkan 3M. 3M ini adalah seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai pelitup muka dan menerapkan penjarakan fizikal. Ini adalah norma baharu bagi saya kerana pada sebelum ini kehidupan saya adalah tidak seperti yang diamalkan, iaitu 3M. Berkaitan dengan elakkan 3S pula adalah saya buat masa kini, dan melalui norma baharu ini juga saya akan mengelakkan daripada tempat yang sesak dan tempat yang sempit serta sembang yang dekat. Ya, itu sahaja yang saya faham berkaitan dengan norma baharu. Okey, soalan seterusnya. Apakah yang Aisyah perolehi atau manfaat yang anda dapat sepanjang PKP dalam norma baharu ini? Sepanjang tempoh PKP dalam norma baharu ini, saya telah memperolehi beberapa manfaat lah, terutama dari segi pembelajaran saya sendiri. Dari segi pembelajaran, saya telah berdikari dalam mengatur masa saya untuk mengurus jadual pembelajaran saya sendiri, dan juga saya lebih berpengalaman dalam menggunakan pelbagai media platform untuk belajar. Sebagai contoh, Google Meet, Webex. Sebelum ni saya tidak pernah dan saya tidak mengetahui akan fungsi-fungsi platform ini. Tetapi dengan pembelajaran secara online pada tempoh PKP ini, ia telah memberikan saya pengetahuan baharu. Seterusnya, manfaat yang saya terima adalah tempoh PKP ini, hubungan silaturahim saya bersama keluarga adalah lebih erat kerana banyak meluangkan masa bersama mereka. Dan ini merupakan manfaat yang sangat-sangat memberi kesan lah terhadap diri saya. Okey, begitulah tadi serba sedikit perkongsian pandangan yang disampaikan oleh Siti Aisyah kita. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini untuk membicarakan mengenai norma kehidupan baru. Teruskan bersama Syafiqah di UMS FM 91.1 MHz Suara Kampus Lestari. Kembali lagi bersama saya Syafiqah Barahim dalam segmen Sembang Kampus. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan, orang ramai juga boleh melakukan aktiviti keagamaan di rumah masing-masing seperti ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindari daripada wabak COVID-19 ini serta keadaan dapat kembali kepada sedia kalanya. Pendekatan CAPP juga digunakan bagi mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Apa itu pendekatan CAPP? Mari Syafiqah terangkan. C iaitu cegah dan didik. Cegah dan didik keluarga anda serta masyarakat untuk mengamalkan norma baharu dalam kehidupan seharian. A. Amalkan. Amalkan langkah-langkah yang dapat mengelakkan anda daripada jangkitan COVID-19. P iaitu patuh. Sila patuhi arahan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak bertugas seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan WHO bagi sektor-sektor utama yang diberikan kebenaran untuk beroperasi. Dan P iaitu pantau. Pantau kesihatan diri dan keluarga dengan melakukan pemeriksaan kendiri. Jangan lupa untuk memaklumkan kepada pejabat kesihatan daerah sekiranya terdapat individu yang bergejala di sekeliling anda.
Bukan itu sahaja tau, orang ramai juga perlu mengamalkan cara pemakanan yang berkhasiat, antaranya pengambilan vitamin C daripada sumber makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran ataupun suplemen yang mana ianya penting dan diperlukan oleh tubuh badan manusia untuk mengekalkan kesihatan. Untuk pengetahuan semua, vitamin C juga dapat membantu meningkatkan sistem imunisasi tubuh badan manusia agar tidak mudah dijangkiti penyakit. Senaman ringan dan gaya hidup yang sihat di rumah juga boleh dilakukan agar badan sentiasa cerdas dan kesihatan diri dapat dijaga. Baiklah, itu sahaja majalah radio kita pada hari ini. Jaga kesihatan dan kebersihan diri. Ingat, jadilah masyarakat yang bertanggungjawab. #kita jaga kita. Sampai di sini sahaja Syafiqah dapat menemani anda. Kita akan bertemu lagi di waktu dan masa yang sama. Terus mendengarkan kami di siaran 91.1 MHz UMS FM, sentiasa di hati anda. Assalamualaikum. Bye-bye.